Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari buat anak-anak 3 Amin. Okey, hari ini kita ada Danish, Syuhada, Alia dengan Atika. Tak apa, tak ramai pun tak apa, janji sampai. Okey, untuk hari ini kita akan buat ulang kaji sedikit tentang tajuk-tajuk yang berada dalam silibus sains tingkatan 3. Okey, semua chapter kita akan go through. Kita akan go through taklah terlalu dalam sebab kita dah pergi sebelum ni. Jadi kita nak pergi pada bahagian-bahagian penting yang perlu diketahui oleh kamu, yang perlu kamu revise, yang perlu kamu ulang balik, yang perlu kamu ulang kaji semula. Okey, untuk yang pertama, okey, selamat datang Sarah. Untuk yang pertama kali, sebelum ni mula-mula sekali kamu belajar dalam silibus tingkatan 3, which is stimuli and responses. Gerak balas, rangsangan dan gerak balas. Okey. Kalau kita ingat balik sebelum ni, kita ada belajar tentang macam mana manusia bila kita menerima rangsangan daripada di persekitaran kita, kita akan hasilkan gerak balas. Kita akan respon terhadap gerak balas tersebut. Sebagai contoh, bila ibu kamu bercakap, bila ayah kamu bercakap ataupun kamu dengar sesuatu, so kamu akan respon terhadap bunyi tersebut. Okey, kalau tak dengar bunyi maksudnya kamu tak akan respon. Itu contoh rangsangan bunyi. Contoh rangsangan lain, katakanlah bahan kimia dalam makanan. Tengah hari ni mak kamu mesti dah masak. So, bau masakan tersebut pasti akan masuk ke dalam hidung dan respon ataupun gerak balas badan kamu akan menunjukkan yang kamu akan rasa lapar, kamu nak pergi makan, oh bau makanan ni sedap. Nah, tu contoh gerak balas yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Dalam chapter 1 ni kamu juga belajar tentang gerak balas yang terdapat pada tumbuhan. Okey, jadi kita akan study, kita dah tengok sebenarnya dua organisma, maksudnya manusia dan juga tumbuhan. Gerak balas dan rangsangan yang berlaku dalam tubuh badan manusia, begitu juga dengan tumbuhan. Sebab itulah dalam muka surat depan-depan buku teks, dia dah cakap dekat sini. Kita akan tengok human dan juga kita akan tengok plant. So, bukan sahaja manusia sahaja yang bergerak balas terhadap rangsangan, tumbuhan juga bergerak balas terhadap apa-apa rangsangan. Contohnya, kita siram air. Siapa yang akan terima air? Bahagian akar ke bahagian pucuk? Where root or shoot? Okey, itu untuk tumbuhan. Kalau manusia pula, ada berapa banyak jenis deria kita ada? So, itu semua saling berkaitan ataupun benda-benda yang penting untuk kamu ketahui sebagai persediaan untuk peperiksaan. Bukan peperiksaan je sebenarnya, tapi untuk pengetahuan sains kamu. Nak trigger, nak kenal diri kita, siapa kita sebenarnya. Okey. So, banyak cakap pun tak guna. Kita pergi pada poin-poin yang penting. Okey, saya akan highlight benda-benda yang penting sahaja. First kali, kita dah belajar benda ni, kita akan tengok sistem saraf manusia, which is human nervous system. Okey, sambil-sambil saya terangkan tu, kamu ingat baliklah apa yang kita dah belajar ni. Okey, sistem saraf manusia terbahagi kepada dua, central nervous system dan juga peripheral nervous system. Sistem saraf pusat. Okey, central nervous system kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai sistem saraf pusat. Okey, yang mengatakan bahawa otak dan juga saraf tunjang merupakan pusat ataupun center, pusat sistem saraf kita. Maksudnya otak dan juga saraf tunjang akan berfungsi sebagai pengawal sistem saraf. Okay, sekejap Baik. Okey, itu sistem saraf pusat. Dalam sistem saraf manusia juga terdapat sistem periferi, kita panggil sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranial dan juga spinal nerve. Okey. Baik. So, dekat sini yang kamu kena tahu, sistem saraf manusia terbahagi kepada dua, sistem saraf periferi dan juga sistem saraf pusat. Seterusnya, apa yang perlu kamu ketahui dalam tajuk ini adalah bagaimana manusia menerima rangsangan yang berada di sekeliling dia dan respon ataupun gerak balas yang terjadi hasil daripada rangsangan yang berlaku di sekeliling. Sebagai contoh, cahaya, bau, bahan kimia dalam makanan, haba, sejuk dan sebagainya. Okey.
Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan tengok jenis gerak balas yang berlaku pada manusia. Okey, manusia umumnya, semua manusia kita akan mengesan rangsangan. Kita ada 5 organ deria. Kita ada telinga, kita ada mata, kita ada lidah, kita ada hidung. Semua organ deria kita ni berfungsi untuk mengesan rangsangan, to detect stimuli. And then apa yang kita buat, apa yang manusia buat, apa badan kita buat setelah menerima rangsangan tersebut? Dia akan menghantar maklumat, send information kepada siapa? Dia akan menghantar information tersebut kepada otak. Dia akan hantar kepada otak dan otak akan interpret impulse. Impulse tu apa? Impulse adalah, ini penting, perkataan penting di sini. Impulse adalah isyarat elektrik. Electrical signal, isyarat elektrik. Dalam badan kita ada isyarat elektrik yang akan menghantar maklumat, which is impulse, kepada otak. Dan otak akan terjemahkan, oh itu suara mak, oh itu suara ayah, oh itu suara SpongeBob. Ataupun kamu dapat melihat sebab adanya rangsangan cahaya. Kamu dapat menghidu sebab adanya bahan kimia yang masuk ke dalam hidung. Okey, dan kita akan menghasilkan gerak balas, produce appropriate responses. Okey, itu manusia. Itu sifat semula jadi manusia. Tak ada manusia yang tak ada organ deria. Okey. So itu secara umumnya. Pergi lebih detail, ada 2 jenis tindak balas. Ada 2 jenis gerak balas yang berlaku pada tubuh badan manusia, which is voluntary and involuntary. Tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okey, secara umum kita boleh katakan voluntary ni adalah tindakan yang kita sedar. Atas kesedaran kita, maksudnya kita tahu yang kita sedang buat benda tu. Sebagai contoh, kita baca buku. Kamu dengar kelas saya, kamu dengar suara saya, kamu fokus kat suara saya. Contohnya lah macam itu. Okey, kamu tengok telefon, kamu tengok laptop sekarang ni. Ataupun kamu sedang memasak. Maksudnya kamu sedar yang kamu sedang melakukan perkara itu. Itu adalah voluntary action. Okey, dan yang kedua kita ada involuntary action. Tindakan luar kawal. Yang kita tak dapat kawal. Sebagai contoh, degupan jantung, pernafasan, rate of breathing kita. Kita kadang-kadang tak sedar pun kita bernafas. Kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita tak perasan pun yang kita punya rate of breathing tu, ataupun rate kadar denyutan jantung kamu. Kita tak dapat kawal. Benda tu kita tidak dapat kawal. Okey, involuntary action terbahagi kepada 2. Kalau kita tengok dekat sini, okey, kita ada 3 contoh gambar rajah. Gambar rajah yang pertama, seorang murid yang bernama Rafiq sedang membaca buku. Itu adalah tindak balas voluntary. So itu adalah di bawah sedar. Dia sedar benda tu, dia sedang membaca buku. Okey, gambar rajah yang kedua, withdrawing a hand from a hot object. Dia menarik tangan sewaktu terpegang objek yang panas. Okey, itu adalah involuntary action. Manakala proses yang ketiga, proses makanan yang bergerak ke dalam esophagus pergi kepada perut. Nama proses tu adalah peristalsis. Kamu makan, masuk dalam mulut, kamu kunyah-kunyah, kamu telan. Makanan yang bergerak dalam badan kamu tu secara peristalsis. Kamu tak paksa pun, dia bergerak sendiri dan tanpa kita sedar. Okey, itu adalah maksudnya dekat sini. Gambar rajah A ni adalah voluntary, gambar rajah B dengan C adalah involuntary. Okey. So, gerak balas ada 2. Gerak balas terkawal ataupun tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, next. Okay, dekat sini dia mention balik. Yang ini saya lupa. Yang ini adalah penting. Tindakan terkawal kita, yang kita sedar, dia hasil daripada rangsangan yang berlaku di sekeliling dan juga gerak balas. Sebagai contoh dekat sini, telefon kamu berbunyi, smartphone kamu berbunyi. Maksudnya ada orang call. Macam mana kamu tahu dia berbunyi? Kamu mendengar dengan telinga kamu. So, that is a stimulus. By a sound. Sound produce a stimulus. Bunyi telefon, berdering, kering-kering, kering-kering, telinga kamu mendengar. So, telinga kita akan menghantar maklumat kepada otak. So, otak akan interpret. What you gonna do? Apa yang patut kamu buat? Kita akan pergi ke arah telefon tersebut dan swipe.
angkat telefon. Hello, siapa ni? Itu adalah kita punya respon. So, apa-apa stimulus yang berlaku di sekeliling kita, kita akan respon terhadap rangsangan tersebut. So, ini adalah laluan ataupun kita panggil pathway of impulse. Pergerakan impuls daripada reseptor ataupun stimulus kepada hasil gerak balas. Yang bergerak dalam badan kita, dalam sistem saraf manusia adalah impuls. Perkataan ini sangat penting. Impuls itu apa? Impuls is electrical signal. Signal elektrik, isyarat elektrik yang bergerak dalam badan daripada reseptor pergi ke otak. Dan otak kamu akan interpret, otak kita akan terjemahkan. Otak kita sangat hebat, Allah dah jadikan sangat hebat. Otak kita akan interpret semua maklumat. Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu hidu, otak akan interpret data tu. Dan data tu akan menghasilkan gerak balas terhadap badan kita. Sama ada kita nak dengar, kita nak fokus, ataupun kita akan tarik tangan kita. Itu kita panggil dia pathway of impulse in a voluntary action. Okey, ini tindakan yang terkawal bila kamu dengar bunyi telefon sebagai contoh. Kalau tindakan yang tak terkawal, let's say kita tengok dekat sini. Tindakan luar kawalan ataupun kita panggil dia sebagai involuntary action is divided by two. There are two part. Ada dua bahagian dalam tubuh badan manusia yang mengawal tindakan luar kawal, which is medulla oblongata yang terdapat pada bahagian otak dan juga spinal cord, saraf tunjang. Okey. Bahagian medulla oblongata dia mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung, kadar pernafasan, peristalsis dan juga secretion of saliva ataupun kandungan air liur dalam mulut kamu. Kita tak sedar pun air liur kita terkumpul dengan banyak. Kadang-kadang kita rasa mulut kita kering dan kita tak boleh pun kawal benda tu. Aku nak keluarkan air liur banyak-banyak lah. Tak boleh. Yang kita hanya boleh spit out ataupun meludah. Itu je yang kita boleh buat. Sebab itu kita rasa kita nak buat. Tapi kandungan saliva ataupun kandungan air liur dalam mulut kita, kita tak dapat kawal. Tapi dikawal oleh medulla oblongata tanpa kita sedar. Begitu juga dengan degupan jantung. Tetapi kalau cerita kamu terpegang cerek yang panas ataupun kamu tersentuh pisau yang tajam ataupun kamu terpijak paku, terpijak duri, itu melibatkan saraf tunjang, involving spinal cord, yang kita panggil dia reflex action, tindakan refleks, automatik. Ush, sakitnya, panasnya. Tindakan tu refleks, berlaku dengan sangat-sangat pantas. Within 1 second, tak sampai 1 saat pun, kamu akan menarik tangan kamu daripada objek yang panas. Kamu akan merasa sakit bila tersentuh objek yang tajam. Itu cerita dia. Kamu akan tarik kaki bila terpijak duri sebagai contoh. Dan kamu akan bersin bila habuk masuk dalam hidung. Bersin, sneezing. Itu adalah involuntary action that involve a spinal cord. So ada dua bahagian dalam badan manusia yang mengawal tindakan luar kawal, which is medulla oblongata dan juga spinal cord. Okey, itu tindakan luar kawal. Next, apa yang kamu kena tahu adalah organ-organ deria manusia. Okey, secara umumnya semua manusia yang ada wujud di muka bumi mempunyai 5 organ deria utama. Mata, telinga, tak nampak muka saya. Mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Mata, hidung, lidah, kulit dan telinga. Okey, 5 sahaja organ deria manusia. Kita panggil dia sebagai 5 sensory organ. Selepas kamu kena tahu 5 organ deria ni, kamu kena tahu sensory organ. Organ apa yang terlibat? Contoh, type of senses ataupun stimulus, rangsangan terhadap organ deria tersebut. Sebagai contoh, mata. Organ deria kita yang pertama, mata. Rangsangan apa yang akan menyebabkan mata boleh melihat? Kita tahu fungsi mata untuk melihat, tapi mata hanya berfungsi bila mana adanya rangsangan. So, apakah rangsangan bagi mata? What is the stimulus for our eyes? Which is light. Cahaya. Tanpa cahaya kita tidak. Ada angin ke? Hujan ke? Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat.
Begitu juga, sekejap ada bunyi lah. Dekat rumah kau tengah ribut ke? Tengah ribut kat luar ni Saya baru angkat kain. Kuatnya angin. Okey, tak apa, kita habiskan sikit. Okey, tadi saya cerita pasal 5 organ diri manusia. Lepas tu kamu kena tahu fungsi bagi setiap organ-organ diri manusia. Dan kamu kena tahu dia punya stimulus, ataupun kita panggil dia rangsangan. Saya ulang balik. Untuk mata, rangsangannya adalah cahaya, light. Untuk telinga, rangsangannya adalah sound, bunyi. Untuk lidah, rangsangannya adalah chemical substance in food, bahan kimia dalam makanan. Untuk hidung, fungsinya menghidu. Rangsangannya adalah chemical substance in air, in the air, bahan kimia yang terdapat dalam udara. Kamu dapat hidu bau tahi, kamu dapat hidu bau makanan yang sedap. Okey, itu contoh. Dan yang lidah dah. Kulit. Rangsangannya adalah sentuhan, tekanan, sakit, panas dan sejuk. Untuk kulit ada banyak. Sebab 99.9% badan kita diseliputi oleh kulit. Dan yang membezakan kepekaan kulit kita, ataupun kita refer sensitivity of human skin, sensitivity kulit manusia kita berbeza-beza. Daripada hujung jari, siku, telinga, belakang telinga dengan tapak kaki. Dia punya sensitivitinya berbeza-beza. Sebab itulah kalau kamu tengok orang buta, semua hujung jari dia sangat-sangat sensitif. Kalau dia baca tulisan braille tu, dia akan gunakan hujung jari dia. Dia baca macam itu. Dia tak gunakan siku, dia tak gunakan tapak kaki, dia tak gunakan tapak tangan, tapi dia gunakan hujung jari. Sebab hujung jari dia sangat sensitif. Dan kadar sensitiviti kulit manusia bergantung kepada 2 faktor, which is bilangan reseptor dan juga ketebalan epidermis. Kulit kita ni ada yang tebal, ada yang tak tebal. Kalau belakang siku kita ni tebal, sebab tu kita nampak siku ni hitam, buruk siku. Kalau kita tengok tapak kaki kita pula, tapak kaki kita lapisan kulit dia tebal, ataupun kita panggil dia lapisan epidermisnya tebal. Okey, itu bezanya. Kulit kita mempunyai sensitiviti yang berbeza. Saya cerita macam ni sebab saya nak bagi secara summarize, gambaran keseluruhan tentang respon in human, gerak balas yang berlaku pada manusia. Tadi kita kata ada 5 organ dia, kamu kena tahu 5 stimulus, dan kamu kena tahu apa yang membezakan terhadap sensitiviti kulit manusia daripada hujung jari sampailah ke tapak kaki. Apa yang menyebabkan berlakunya perbezaan sensitiviti itu tadi. Alright, next. Sekejap ni. So ada 5 type of senses: sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste and sense of touch. Okay. Lepas tu yang bahagian-bahagian yang terdapat dalam ni kamu kena tahulah part dia. Bahagian-bahagian yang berlabel. Biasanya, tak adalah kata wajib. Biasanya bahagian mata, bahagian telinga dan juga bahagian lidah yang akan ditanya untuk soalan pelabelan. For labeling question, untuk soalan label, kamu kena tahu bahagian 3 benda penting ni. Telinga, apa saya cakap tadi? Telinga, mata dan juga lidah. Bahagian lidah kita ada bahagian yang tertentu yang kita boleh rasa bitter, sour, salty and sweet. Pahit, masam, masin, manis. Okey, saya tunjukkan sekejap. Okey, nak habis dah kita. Kelas kita tak lama pun, kejap je. Ini sebagai kelas revision sahaja. Alright. So, kita ada bahagian utama which is bitter, sour, salty and sweet. So, yang tengah sini adalah bitter. Sour. Ini pun sour. Sini salty. Sini pun bahagian salty ataupun bahagian masin. Hujung tu adalah bahagian yang sangat peka terhadap rasa manis. Tapi kamu jangan salah faham. Yang ini adalah bahagian-bahagian khusus yang sangat peka terhadap rasa-rasa tersebut. Tetapi secara keseluruhannya, bahagian semua lidah kita dapat merasa makanan. Jangan kamu fikir bahagian tu je dapat rasa. Tak, no. Dia ada bahagian-bahagian tertentu yang peka dan tak peka.
So yang ini adalah bahagian khusus dia, bitter, sour, salty and sweet. How about rasa spicy? Macam mana pula dengan rasa pedas? Rasa pedas tu datang daripada reseptor sakit, daripada rasa sakit. Lidah kita rasa sakit menyebabkan otak kita mention, oh pedasnya makanan ni, pedasnya sos ni. Itu yang terdapat pada lidah. Alright, next, saya pergi skip forward laju-laju je. Alright, seterusnya kamu kena tahu struktur kulit manusia. Kita ada 5 reseptor yang terdapat pada kulit. Reseptor merujuk kepada tempat penerima rangsangan, the place that we can get the stimulus. Maksudnya apa? Kulit kita dapat mengesan rasa sakit. Kulit kita dapat mengesan kesejukan. Kulit kita dapat mengesan haba. Kulit kita dapat rasa sentuhan. Dan tengok bahagian bawah sekali, kulit kita dapat merasa tekanan, pressure receptor. Sebab itulah bila mak kamu cubit kita, cubit kamu akan rasa sakit. Sakitnya sebab apa yang dicubit tu dia tekan, adanya reseptor tekanan dan juga adanya reseptor sakit, menyebabkan kamu rasa sakit bila dicubit. Alright, tu kulit. Next, kita ada telinga. Macam mana proses pendengaran? Macam mana kamu mendengar suara saya sekarang ni? Jauh, sedangkan jarak kita jauh. Tetapi macam mana sound can be transmitted, sound can be travel through my earphone, sampailah ke tempat kita, tempat kamu, sampailah ke telinga kamu sekarang. Macam mana benda tu boleh berlaku? Mekanisme of hearing. Sedangkan kita duduk jauh berkilometer, bukan duduk dalam kelas. Cuba fikirkan. Tapi secara umumnya, inilah laluan macam mana manusia boleh mendengar. Okey, kata kuncinya macam mana bunyi boleh terhasil. Saya bagi kata kunci dia. Vibration. It's all about vibration. Semuanya bergantung kepada getaran. Sebab vibration of matter, ataupun kita panggil getaran yang berlaku pada jisim, pada jirim, sama ada pepejal, cecair ataupun gas, akan menghasilkan bunyi. Kuatnya ribut kat rumah saya ni. Okey, setakat ini sahaja dulu. Ada apa-apa soalan? Kita pergi pada manusia sahaja. Okey, kita pergi pada manusia sahaja. Secara ringkas, terdapat 2 jenis tindakan, tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal, voluntary action and involuntary action. Kemudian kita ada 5 organ diri manusia yang kamu kena tahu fungsi dan juga stimulus, dan seterusnya kamu kena tahu gambar rajah yang berlabel, dan akhir sekali mekanisme macam mana kita boleh mendengar, macam mana kita boleh melihat dan macam mana kita boleh merasa. Okey. Saya bagi secara gambaran kasar benda-benda penting yang kita kena ketahui. Okey, yang ini nampak ni. Saya bagi gambar. Nanti kan kamu 9 hari bulan ni kan? Bila 9 hari bulan? Hari apa Hari ni 6 hari bulan. Kamu akan kena vaksin. Betul tak? Okey. Nanti kamu akan perhatikan. Sewaktu kamu kena inject nanti, sewaktu kamu kena vaksinasi nanti, kamu akan perhatikan nurse ataupun MA, medical officer yang akan cocok kamu tu, dia tak akan cocok dekat hujung jari kamu. Dia tak akan cocok vaksin dekat hujung jari kamu. Kenapa dia cocok dekat bahagian lengan? Kenapa dia cocok dekat bahagian lengan? Cuba kamu fikirkan. Dan gambar rajah yang kedua, kalau kamu ada baby kecil, kamu ada adik kecil, kenapa waktu kita bancur susu, kita akan titiskan susu dekat pergelangan tangan? Kenapa kita tak titis susu dekat hujung jari ke ataupun tapak tangan? Okey. Dan kenapa orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca tulisan braille? Alright. So ini adalah situasi-situasi yang biasa kita tengok dan sedang berlaku sekarang. Contohnya macam vaksinasi lah. Kenapa semua orang vaksin dekat lengan? Kenapa tak ada orang vaksin dekat tapak kaki ke, dekat leher ke, dekat hidung ke? Kenapa tak ada? Cuba kamu fikirkan. Alright. So itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa persoalan, saya harap kamu dapat lengkapkan, siapkan project based learning, PBL project kamu, iaitu poster tentang jantung, dan kamu hantar pada Padlet, link Padlet yang saya telah sediakan. Sebab nanti kalau siapa yang hantar dapatlah markah, dapatlah TP, tahap pencapaian. Okey, kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Siapa yang ada ni Sekejap saya tengok kejap. Okey, terima kasih Dennis, Syuhada, Sarah, Akila, Alia dan juga Atika. Semuanya woman, tak ada man. Hayo. Okey, terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.